hari ni kita masuk 7.2 tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Sikit saja kita nak belajar hari ni. Okey, ada rumusnya, ini ada pengiraan. Ada contoh-contoh yang melibatkan tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti dalam mesin menanam cerucuk. Okey, pernah nampak tak mesin ni? Okey, biasanya ada di kawasan pembinaan. Alright. Sebuah tukul ditarik ke atas. Okay, kalau kamu perhatikan dalam belajar ni, sebuah tukul ditarik ke atas dan kemudian dilepaskan supaya jatuh menghentam batang cerucuk. Okay, naik atas ni tukul, dan batang cerucuk pandai awak lepaskan. Tukul sebelum dijatuhkan ni awal. Okay, and then ni tukul selepas dijatuhkan. Okay, hentam batang cerucuk, and then batang cerucuk ni masuk ke dalam tanah. Okay, so ini adalah contoh tenaga keupayaan graviti digunakan dalam mesin menanam cerucuk. Okay, daya yang dihasilkan oleh tukul ini pada arah menegak. Okay, pada arah menegak. Sini. Oh, saya ingat buat tulisan, cikgu punya tulisan arah menegak kan. Sini daya. Okay, force. Right. Telah menggerakkan cerucuk ke bawah dan masuk ke dalam tanah. Okey, sebelum ni kita dah pernah belajar bab tenaga semasa kita satu sumber tenaga, jenis tenaga, bentuk-bentuk tenaga. Okey, so tenaga keupayaan namanya. Tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian h dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey, tukul ni tadi kan pada sana di bawah, lepas tu angkat ke atas. So dia ada H kat situ. Okey, ada H. Okay, itu apa? Ketinggian. H macam tu. Alright. So tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian H dari permukaan bumi. Itu definisi bagi tenaga keupayaan graviti. Kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian H height dari permukaan bumi. Okey, kenapa kerja dilakukan? Apakah jenis daya yang dihasilkan oleh tukul? Dari manakah tenaga untuk melakukan kerja ini diperoleh? Kita dah belajar dalam 7.1 sebelum ni. Kerja sama dengan kan, W sama dengan F S. Betul? F adalah daya, S adalah sesaran. Sesaran adalah jarak yang dilalui kan. Okey, pada arah daya tertentu. So, rumus hari ini yang kita perlu ingat adalah tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. Okey, M itu apa? Jisim. Mass jisim objek dalam unit kilogram. Okey, and then G, apa itu G? G adalah pecutan graviti dalam unit meter per saat, kuasa 2. Okay, H adalah ketinggian dalam unit meter. Jadi nak cari tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. Alright, kat sini berat sama dengan jisim, M darab dengan pecutan graviti G. Maksudnya W sama dengan mg. Okay, W itu apa? Weight. Okay, weight sama dengan mass times gravity acceleration. Okay, mg. Alright, boleh tak? So, dengan G dianggarkan sebagai 10 meter per saat kuasa 2. Ataupun 10 Newton per kg. Maksudnya, 1 kg sama dengan 10 Newton. Ini maksud dia. Okay, itulah pecutan. Pecutan graviti. Nilai pecutan graviti tu kita ambil G sama dengan, kat sini, G sama dengan 10 meter per saat kuasa 2. Okey, sampai sini ada soalan. Ada berapa rumus yang kat sini yang cikgu perkenalkan kepada kamu? Ini yang pertama. So, ini yang kedua. Okey, tenaga keupayaan sama dengan mgh. Ini yang ketiga, W sama dengan mg. Okey, ada soalan tak? Ada. Tak ada. Tu Zahin Zahin ke Fikri yang cakap tu? Okey. Zahin boleh Okey, so tak maybe pagi ni dia tak perasan kita ada kelas. Okey, tak apa. Alright, so kita teruskan. Ada 3 ni rumus, ingat tau. Pasti kita ada latihan quiz macam tu. Okey.
So kita teruskan. Hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. So kita lihat rajah 7.8 ni, objek ni pada atas, contohlah atas meja. So kita angkat, kita gerakkan dia ke atas. Okay, so berat sentiasa dia punya anak pandang ni kan menunjukkan berat tu dia ke bawah sebab berat itu kita kaitkan dengan tenaga dengan tarikan graviti. Okay, kita dah belajar semasa sains tingkatan 1. Apa itu GSM, apa itu berat. Dia berbeza. Berat itu daya graviti yang bertindak ke atas objek. Sebab tu anak pandang ke bawah sini. Okay, jelas And then ini H adalah ketinggian daripada objek tu atas meja diangkat. Berapa ketinggian dia. Right. So, kita baca ayat di sini. Rajah 7.8 menunjukkan objek yang berjisim M. M, kita tak tahu jisimnya berapa. Lepas tu letak M. Diangkat setinggi H secara menegak dari permukaan bumi. So, kerja yang dilakukan sama dengan daya darab sesaran pada arah daya. Okey, daya darab sesaran pada arah daya. So, berat tadi. Dia ada objek ni ada berat kan. So, kita kaitkan berat darab dengan tinggi diangkat. Mana dapat berat? Berat tadi sama dengan M darab G. Okey. Sebab itulah kita dapat rumus MGH. So, kamu nampak kat sini kerja yang dilakukan sama dengan MGH. Okey, apa kaitan dia? Tadi kan cikgu dia sebutkan W sama dengan Fs yang kita dah belajar semasa 7.1, betul? And then sekarang kat sini tenaga keupayaan graviti kita dapat MGH. Okey, lepas tu sini hubungan antara kerja dengan tenaga graviti. Okay, so kita buat kerja kan kat sini. Kita angkat objek ni ke atas. So, dia ada berat. Berat sama dengan mg dh. So, kerja ni sama dengan tenaga keupayaan graviti. Sinilah tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. Okay, boleh? Okay, oleh sebab tiada bentuk tenaga yang lain dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Ingat lagi, tenaga boleh berubah bentuk. Jadi sekarang ni daripada kerja yang dilakukan menjadi tenaga keupayaan graviti. So, kalau kita kaitkan sini, W sama dengan TU kan, tenaga keupayaan graviti. So, sama dengan tadi Fs sama dengan mgh. Itulah perkaitan yang kita nampak. Alright. So, next. Boleh? Tak laju sangat kan? Okay, boleh teruskan. Ini pagi lagi Pagi lagi. Baru masuk. Alhamdulillah. Masuk. Okay. Dah masuk, jangan keluar pula. Tunggu sampai habis. Alright, so kita teruskan. Okay, selamat pagi semua Assalamualaikum yang baru masuk. Alright, so contoh masalah numerical. Kira-kira, so dalam topik ni perlu apa yang kita kena tahu adalah apa itu tenaga keupayaan graviti. Okay, ada rumusnya MGH dan seterusnya kira-kira hitung masalah numerical. Alright. So, gambar foto 7.3 menunjukkan sebuah lift di KLCC. Pernah pergi KLCC? Pernah. Pernah naik tak lift ni? Pernah tak? So, awak ingat awak pergi KLCC tu? Pernah kan? Lama kita tak pergi KLCC kan? Sebab, yalah pandemik ni, tak apa, bertambah dah. Alright, so lift tersebut mengangkat suatu beban. Okay, lift tersebut mengangkat suatu beban yang berjisim. Kita highlight kat sini, kita keluarkan maklumatnya apa. Okay, jisim 1500 kg. So, sini dia punya M. Okay, ini dia punya M. Jisim. Okay, jisim. Alright, setinggi 30 meter. Alright, yang ini dia punya H, ketinggian. Kan? Alright, so berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Kita kena kerja. Ingat lagi, kerja sama dengan MGH tadi. Sama dengan Fs kan? Cikgu nanti tunjuk yang kat atas tadi. So, kita tahu daripada jisim ni kita boleh cari force dia, daya dia berapa.
And then dah ada ketinggian dia S lah susaran. Okey, ataupun MGH, kita ada jisimnya M darab dengan pecutan graviti G darab dengan ketinggian H. Okey, so yang B, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? And then di sini kita kira TU, ni kita kira W. Okey. Okay, so C, apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan gravity lift? Dan berapakah kuasa lift dalam unit kilowatt jika masa yang diambil untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1500 kg setinggi 30 meter ialah 0.5 minit. So, kita dah belajar dalam 7.1 kerja. Okay, dan juga kuasa. Jadi, dalam 7.2 ni, dia gabungkan semua sekali. Alright? Di penyelesaian yang pertama, kita tengok W sama dengan Fs. Okay? And then, sama dengan MGH. Okay, sama dengan M berapa? 1500 kg darab dengan 10 meter per saat kuasa 2. Ingat nilai pecutan graviti G tu 10 meter per saat kuasa negatif 2. Darab 30 meter H nya ketinggian. So dapat 450,000 joule. Okay, unitnya joule. Tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. So awak kira lagi kat sini. Ataupun kamu boleh juga jawab B tu dengan keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. So terus dapat jawapan 450,000 joule. Okay, sampai sini ada tak soalan untuk A dan B? Hello, ni masih lena ke, masih mimpi ke, terngiang-ngiang suara cikgu ke? Betul-betul fokus ni. Alia, Aini, dengar tak? Dengar. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, Ifatul? Ya. Okey. Ada soalan tak? Tak ada Okey, tak ada, cikgu pergi laju. Okey. Alright. So, kerja yang dilakukan oleh lift, ni hubungan dia. C, dia tanya hubung kait kan? Hubung kait, kerja dilakukan oleh lift sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift. Okey, tadi kan awal cuba beritahu kan apa itu keupayaan tenaga yang tersimpan dalam sesuatu objek. So, kuasa sama dengan okey, kuasa tu power kan, sama dengan W tu weight tadi bahagi dengan masa. Jadi, kita dah belajar dalam 7.1 kuasa sama dengan kerja bagi masa kan. Jadi, 450,000 joule bahagi dengan unitnya mesti saat Jadi, minit kena tukar kepada saat. Jadi, 0.5 minit sama dengan 30 saat. Right, so dapat 15,000 watt ataupun 15 kilowatt sebab soalan dia minta tukar dalam unit kilowatt. Okay, jadi bahagi 1000 dapat 15 kilowatt. Alright, so contoh tambahan nanti boleh tengok nanti kamu boleh scan pada QR code. Okay, right. Ni apa contoh? Nak tengok contoh ni? Siap, cikgu copy link. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada ke tak? Childish this page itulah. Kadang-kadang link dia pun tak hidup. Alright, tak apa. Nanti awak ada phone yang QR code, awak scan Tak ada phone kat sebelah saya, tak boleh nak scan benda ni. Alright, so kita tengok pada tenaga keupayaan kenyal. Tadi tenaga keupayaan graviti. Okay, MGH. Sekarang yang kedua adalah tenaga keupayaan kenyal. Okay, biasanya ada pada spring. Okay, biasa nampak ni spring tenaga keupayaan kenyal biasanya kita refer kepada spring. Alright, ni contoh pada stapler. Okay kan, kita bila guna stapler ni dia sama ni dalam keadaan legangan dilegangkan. Okay, ataupun dilepaskan. Daya yang dihasilkan oleh spring yang melegang ini kita menggerakkan dawai kokot mengikut arah daya. Okay, so apakah jenis daya yang dihasilkan oleh spring? Kenapa kerja dilakukan? Dari mana tenaga yang melakukan kerja ini diperoleh? Duk berfikir. Okay, so spring ni dan kita masukkan dawai kokot, akhirnya kita lepaskan. Okay, tenaga keupayaan kenyal digunakan dalam stapler. Baiklah, spring yang dimampat atau dilegang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Okay, jadi tenaga keupayaan kenyal ialah
kerja yang dilakukan untuk memampat atau melegang suatu bahan kenyal. Okey, dengan sasaran X dari kedudukan keseimbangan. So, formula yang kedua dalam 7.2 ni tadi yang pertama tenaga kepayaan graviti sama dengan mgh. Sekarang tenaga kepayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Okey, F itu apa? Daya legangan atau mampatan dalam unit Newton. X sasaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit M. Okey, hubungan antara kerja dengan tenaga kepayaan kenyal sama dengan kerja yang dilakukan. Okey, so katakan suatu spring dilegangkan sebanyak X meter dengan daya F Newton. Maka nilai daya pada spring berubah dari kosong Newton, sebab ni keadaan asas spring tu dalam kedudukan kosong, ya, ke F Newton seperti yang ditunjukkan dalam rajah B. Untuk kes yang melibatkan spring, kerja yang dilakukan bersamaan luas di bawah graf Fx. Ini rajah dia yang cikgu baca tadi. So, ini kedudukan asal. Kedudukan asal spring, dayanya kosong. Ni keadaan seimbangan kan? Kosong. Tak ada panjang spring. Tak ada panjang spring. Apa mengarut ni? Okey. Pada kedudukan asal, panjang spring kat sini. Kedudukan asal, panjang spring. And then, bila kita lakukan legangan, kan, tarik spring tu, ni, pemanjangan spring X kat sini. Kita tengok pemanjangan spring dia berapa. So, daya bila ditarik spring tu sama dengan F Newton. Jadi, kita plotkan graf F melawan X. Maksudnya, daya melawan legangan ataupun mampatan pada spring. Jadi, lukisan di bawah graf ni, luas di bawah graf ni, area sini ni, ni sama dengan tenaga tenaga kepayaan kenyal. Apa cikgu sebut tenaga kinetik pula? Sorry saya tersasul dia bagi. Tenaga kepayaan kenyal ni. Sama dengan kerja yang dilakukan, sama dengan luas di bawah graf. So, kat sini, kenapa cikgu tulis A? A tu area lah, luas So, tenaga kepayaan kenyal tenaga kepayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Okey, sama dengan luas di bawah graf. Okey, macam tu. Okey, so contoh masalah numerical kat sini, kita ada spring 20 cm panjang asal. Apabila daya terakhir dikenakan pada spring S ialah 20 Newton, F-nya 20 Newton, panjang baharunya menjadi 12 cm. So, bila panjang spring jadi pendek, maksudnya ini proses apa? Dia mampatkan. So, hitam tenaga kepayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Jadi, awak nak cari X. Berapakah pemanjangan spring tu? X tu pemanjangan spring. Jadi, awak kena tolakkan. Jarak mampatan X sama dengan panjang asal tolak dengan panjang yang baharu. Jadi 20 tolak 12 dapat 8 cm. Tukar kepada unit meter. Okey, tukar pada unit meter. Jadi tenaga kepayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Setengah darab 20 darab 0.08 meter. So dapat 0.8 joule. Okey. Okey, last tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ialah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Contoh kipas bergerak, orang berlari, orang berjalan, kan? Ada tenaga kinetik sama dengan setengah mv kuasa 2. Okey, ini rumus yang ketiga untuk hari ini. Pertama tadi, tenaga kepayaan kenyal, tenaga kepayaan graviti sama dengan mgh. Tenaga kepayaan kenyal sama dengan setengah Fx. Okay, dan tenaga kinetik sama dengan setengah mv kuasa 2. Di mana m ialah jisim dalam unit kilogram, v ialah h laju dalam unit meter per saat. Okey, so contohnya nak kira apabila sebuah kereta api yang berjisim 500,000 kilogram bergerak dengan h laju 360 km per jam, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api ini? Soalan ni straightforward. Jadi kamu just masuk dalam rumus tenaga kinetik bagi kereta api sama dengan setengah mv kuasa 2. Cuma kamu kena hati-hati dengan unit, kena buat penukaran unit dulu. Okey, so sebab m tu mesti dalam unit kilogram. Okey, ni m. Sini m. M, tak ada masalah. And then bergerak dengan laju 360 km per jam, ni kena tukar kepada meter per saat. Okey.
Jadi 360 km per jam maksudnya dalam 1 jam dia bergerak 360 km. Jadi kilometer ni awak tukar kepada meter, sama dengan 360,000. 1 jam tukar kepada saat, sama dengan 3,600 saat. Jadi laju kereta api ni dalam masa meter per saat adalah 100 meter per saat. Jadi barulah masuk dalam rumus ini. Setengah darab 500,000 kg darab 1 meter per saat. Kuasa 2. Okey, maksudnya 100 kuasa 2 kat sini. Darab 500,000 bahagi 2. So awak dapat apa ni? Macam nak sebut ni, banyak kan. Okey, lebih pada apa? Lebih pada juta ni. Okey. So ini dalam unit joule, tengok tukar kepada kilojoule. Right, besar sangat. Dan contoh 2. Sebutir berbola keluli berjisim 0.2 kg mempunyai tenaga kinetik 3.6 joule. Berapakah laju V berbola ke kulit tersebut? So, dia bagi kamu dah tenaga kinetik. Jadi, di reverse. Alright, so cari V. 3.6 sama dengan 1.2 darab 0.2 darab V kuasa 2. Okay, so dapat 3.6 meter kuasa 2 S kuasa 2 kan? Jadi, punca kuasakan. Punca kuasa 2 dapat 6 meter per saat. Okay? Ni last sekali. Okay, penyelesaian tenaga kinetik bagi elektron. Ya, dia bagi jisim, sini M, and then H laju. Okay, masuk dalam rumus. Okay, berhati-hati dengan kuasa 2 semasa tekan kalkulator. Okay, habis dah untuk hari ni. Ada apa nak tanya? Kesimpulannya adalah ada 3 rumus untuk hari ini. Yang pertama, tenaga keupayaan, graviti mgh, tenaga keupayaan kenyal setengah fx, and then tenaga kinetik setengah mv kuasa 2. Okey, ada apa soalan nak tanya? Ada. Okey.